Salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 17 Oktober. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sukan air ikonik Bumi Kenialang iaitu Sarawak Regatta bagi Regata Perahu Naga Antarabangsa yang bakal membuka tirai pada 28 Oktober ini berjaya menarik penyertaan 12 buah negara yang baharu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mendedahkan antara negara tersebut adalah Australia, Hong Kong, Kazakhstan, Ireland dan Jepun yang bakal berentap pada edisi ke-9 tahun ini. Katanya lagi penganjuran tahun ini melibatkan 60 buah pasukan dari 20 buah negara dengan penyertaan seramai 1,712 pendayung akan bersaing dalam 7 kategori. Lebih menarik tahun ini katanya perlombaan berkenaan disertai oleh atlet para Dragon, pasukan Dragon Warrior Singapura yang menghantar 6 pendayung yang mempunyai masalah penglihatan dan 3 pendayung Black Dragon Putrajaya Malaysia yang mempunyai kecacatan fizikal. Selain daripada itu, mereka yang kita panggil cancer survivors, mereka juga akan terlibat bersama macam tahun-tahun lepas. Ya. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching semalam. Menurut beliau, upacara eye-dotting dan perasmian Sarawak Regatta akan disempurnakan oleh Premier Sarawak di tebingan Kuching. Acara kemuncak Sarawak Regatta merebut gelaran Raja Sungai akan diadakan pada 5 November. Memahami keperluan perkhidmatan kesihatan orang ramai, Klinik Kesihatan Senadin kini beroperasi di lokasi baharu di sebuah kedai 2 tingkat ihsan dari sebuah syarikat perumahan tempatan di Jalan Ilmu Bandar Satelit Senadin Miri bagi memberi keselesaan kepada orang ramai termasuk ibu mengandung dan kanak-kanak mendapatkan rawatan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menyatakan ihsan atas dasar tanggungjawab sosial korporat ini telah membantu pihak beliau dan pejabat kesihatan bahagian Miri memindahkan klinik ini ke bangunan lebih baik dengan tujuan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan kawasan Senadin. Beliau juga berharap agar kerjasama dengan pihak swasta terus diperhebatkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat amnya dalam pelbagai aspek termasuk kesihatan. Ini adalah satu CSR yang sangat istimewa. Yang itulah kita lihat bagaimana kalau kita sektor swasta boleh bekerjasama, kita boleh menyelesaikan masalah bersama JDB untuk faedah rakyat kita. Dan bukan itu saja, yang sangat-sangat kita menghargai dan mengucapkan ribuan terima kasih ialah pihak swasta ini, pemilik kedai ini, beliau juga sanggup membuat renovasi semua ini. Beliau turut menegaskan bahawa Kementerian Kesihatan hendaklah sentiasa peka dengan keperluan kesihatan rakyat dengan mempertingkatkan sistem penyampaian dan perkhidmatan mereka. Beliau berucap pada perasmian Klinik Kesihatan Senadin di Jalan Ilmu Bandar Satelit Senadin Miri semalam. Aidilfitri tahun depan dijangka menjadi lebih istimewa bagi penduduk di Samarahan dengan siapnya projek naik taraf 5 bulatan kepada sistem lampu isyarat pintar menjelang Januari tahun depan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Aidil Riwu berkata, setakat ini kemajuan naik taraf jalan terbabit telah mencapai 85%. Yeah, including the ART and some other miscellaneous works. Dengan siapnya jalan sejauh 7 km itu akan memberi kelegaan kepada sekitar 1.5 juta pengguna jalan dari Kuching, Samarahan dan Serian. Dato' Aidil menjelaskan pada sidang media di Kota Samarahan selepas meninjau kemajuan projek itu semalam. Dalam pada itu, kerajaan mempunyai plan untuk menaik taraf semua bulatan di jalan perbandaran di Kuching kepada jejambar atau sistem lampu isyarat pintar. Sudah tiba masanya sistem jalan raya di bandaraya tidak lagi menggunakan bulatan dengan jumlah kenderaan semakin bertambah. Bagaimanapun ujarnya, ia akan mengambil masa. Mengambil masa jangkaan kita dalam mengambil masa dua Malaysia Plan. Dua Malaysia Plan, that's mean 10 years. Mengambil contoh bulatan yang mesti dinaik taraf di Bandaraya Kuching seperti bulatan Abang Kipali di Petrajaya dan bulatan Imad di Matang. Pasukan petugas telah ditubuhkan bagi membuat penilaian kriteria bagi menaik taraf daerah kecil Padawan kepada status daerah. Timbalan Menteri Pangkutan Dato' Dr. Jerib Susil berkata penilaian tersebut kini sedang dalam perbincangan.
LRT and some other miscellaneous works. Dengan siapnya jalan sejauh 7 km itu akan memberi kelegaan kepada sekitar 1.5 juta pengguna jalan. Dato' Aidil menjelaskan pada sidang media di Kota Semerahan selepas meninjau kemajuan SAN atas dasar tanggungjawab sosial korporat ini telah membantu pihak beliau dan pejabat kesihatan bahagian Miri memindahkan klinik ini ke bangunan lebih baik dengan tujuan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan kawasan Senadin. Beliau juga berharap agar kerjasama dengan pihak swasta terus diperhebatkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat amnya dalam pelbagai aspek termasuk kesihatan. Ini adalah satu CSR yang sangat istimewa. Ya, yang itulah kita lihat bagaimana kalau kita sektor swasta boleh bekerjasama, kita boleh menyelesaikan masalah bersama yang demi untuk faedah rakyat kita. Dan bukan itu saja. Yang sangat-sangat kita menghargai dan mengucapkan ribuan terima kasih ialah pihak swasta ini, pemilik kedai ini, beliau juga sanggup membuat renovasi semua ini. Beliau turut menegaskan bahawa Kementerian Kesihatan hendaklah sentiasa peka dengan keperluan kesihatan rakyat dengan mempertingkatkan sistem penyampaian dan perkhidmatan mereka. Beliau berucap pada perasmian klinik kesihatan Senadin di Jalan Ilmu Bandar Satelit. Kesilapan teknikal sebentar tadi. Kita ke berita seterusnya. Polis Sarawak mengeluarkan perintah mahkamah selama 7 hari bagi menghalang sebarang perhimpunan diadakan di Mahkamah Sibu mulai hari ini 17 Oktober. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata pihaknya juga telah mengeluarkan senarai nama 8 individu yang dihalang untuk menghadiri perhimpunan berkenaan. State scheduling. There's a task force. And this task force will look into the due diligence and see when we can do that. Jelasnya ini melibatkan prosiding pentadbiran dan telah diserahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri untuk tindakan selanjutnya. Datuk Dr. Jerib ditanya mengenai usaha menaik taraf daerah kecil Padawan kepada daerah dalam sidang media di Kuching semalam. Daerah kecil Padawan dihuni 69,000 orang meliputi 62 buah kampung dan 45 buah perumahan selain mempunyai 10 buah sekolah dan 12 agensi kerajaan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, seramai 624 pegawai dan anggota polis akan bertugas untuk memastikan kawalan keselamatan sepanjang tempoh pilihan raya kecil PRK N67 Jepak bulan depan. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, persiapan rapi telah diadakan bagi memastikan PRK tersebut tidak terganggu oleh mana-mana pihak yang cuba bertindak melanggari undang-undang sekaligus berpotensi mengganggu gugat keadaan keselamatan negara. Dalam sidang media di Kuching semalam, beliau memberitahu penugasan melibatkan 5 fasa terperinci termasuk hari penamaan calon dan pasca pilihan raya. Kali saya menasihatkan kepada pengguna media sosial, menggunakanlah media sosial dengan secara yang berhemah dan tidak mempostingkan mana-mana isu yang melibatkan akan menggusarkan keadaan keselamatan dan ketenteraman awam. Tegasnya lagi, parti-parti politik hendaklah mengamalkan proses politik yang berintegriti. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Debbie Amanda Padan, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.